Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Jalil, kita bertemu semula. Kali ini kita ingin mewawancara seseorang yang sangat terkenal di dunia blogging di Malaysia. Dan dia mempunyai sebuah blog dan dia menjana pendapatan sampingan melalui blog ini. Dan kita ingin cungkil dan korek apakah rahsia-rahsia bagaimana dia menarik trafik kepada blog dia dan bagaimana dia membuat pendapatan melalui blog, dan apakah mungkin nasihat-nasihat yang dipunyai oleh sahabat kita ni untuk berkongsi dengan anda sekalian. Okay, kita bersama saudara Nazwan, iaitu pemilik blog beautifulnara.com. Okey. Soalan saya yang pertama, mungkin orang ingin tahu bagaimana Cik Nazwan ni mula untuk menceburkan diri dalam perniagaan. Pada mulanya saya hanya berblogging untuk kepuasan diri saya sendiri, iaitu untuk berkongsi cerita dengan orang ramai. Tapi apabila saya mula melihat macam dah ada trafik dan pelawat pun semakin ramai, saya terfikir saya boleh buat sesuatu lah, saya boleh buat duit dengan blogging ni kan. Jadi saya pun terfikir saya pun hantarlah statistik saya itu kepada agensi-agensi pengiklanan seperti Nafneng, dan mereka pun berminat untuk menawarkan bentuk pengiklanan kepada saya, dan seterusnya saya dapat menjana wang daripada situlah sebenarnya. Okay, jadi Beautiful Nara ni dia jana kewangan daripada segi pengiklanan lah. Yes, pengiklanan. Kebanyakannya contoh macam saya dapat iklan Celcom ingin mengeluarkan satu produk baru. Jadi mereka akan datang melalui agensi pengiklanan iaitu Nafneng, dan Nafneng akan menawarkan kepada saya untuk bercerita mengenai produk tersebut, dan saya mendapat revenue daripada situ. Untuk sampai ke tahap ini. Bila membuat perniagaan melalui blog ni, rintangan yang paling susah ialah pada mulanya, iaitu 6 bulan sehingga setahun yang pertama tu lah. Sebab kebanyakan advertiser ni melihat kepada trafik lah. Jadi pada mulanya saya nak mendapatkan trafik yang konsisten tu agak sukar lah. Kena banyak bersabar, kena banyak tabah. Dan apabila kita dah dapat trafik yang banyak dan konsisten ni, dia punya kesukaran tu ialah kepada deadline yang diberikan oleh advertiser. Apakah tips untuk mendapatkan trafik yang konsisten ni? Saya ni sebenarnya seseorang yang suka membaca mengenai dunia blogging dan dunia IT ni lah. Kalau dalam dunia blogging ni dia macam ada search engine optimization. Kita kena peka lah dengan apa yang terjadi. Macam niche saya ialah dunia artis. Jadi saya kena tahu apakah pembaca saya mahukan. Itu yang paling penting. Kita bukan menulis untuk diri kita sendiri lah. Kita menulis untuk pembaca. Jadi kalau kita dapat tag apa yang dalam minda pembaca, maka kita pun dapat bagikan yang terbaik, dan diorang pun akan datang datang kembali. So macam dia akan jadi pembaca tetap lah. Okay. Apakah kenangan paling bahagia dalam menjalankan bisnes ni, yang mungkin perlu boleh cerita mengenai anugerah yang belum dapat ke, ataupun apa-apa kajian ke? Antara kenangan yang paling manis adalah tentu macam bila kita dapat first payment daripada advertorial kita kan. Macam boleh buat duit juga benda ni kan. Kemudian apabila branding saya dah makin kuat, Beautiful Nara tu dah makin kuat, saya telah dipanggil untuk bagi talk lah dalam satu majlis ni, iaitu dia panggil Asian Blogger Social Media and Conference. Jadi saya berkongsi pentas dengan Tun Mahathir. Tun Mahathir pun turut bagi speech pada ketika itu, dan saya pun alhamdulillah lah dapat bagi speech yang okey lah, bercerita mengenai branding dan dunia blogging. Bagi pendapat peribadi bro, apakah sifat yang perlu ada untuk seorang tu menjadi usahawan ataupun menjana pendapatan sampingan? Usahawan ni macam semua orang kata kena sabar lah kan. Kena sabar tu satu, bagi saya tu kita kena ada passion dengan apa yang kita buat. Macam saya memang ambil degree dalam software engineering. Jadi masa saya belajar kat Korea dulu tu, saya memang suka lah baca dunia blogging ni, apa teknologi terbaru, apa platform terbaru, macam mana nak tarik visita semua kan. Jadi bila passion saya tu, saya baca benda tu, saya kata aku kena buat blog ni supaya aku boleh test benda ni boleh ke tak kan. Jadi daripada situ saya buat Beautiful Nara ni, dan saya test apa yang saya pelajari semua tu. So kalau kita tak ada minat dengan sesuatu, apa yang kita buat tak ada passion, memang saya bagi masa yang 3 bulan je dah berkubur lah benda tu. Alhamdulillah setakat ni saya dah 4 tahun dah buat benda ni, sebab saya memang betul-betul minat kan. Saya bukan sekadar berkongsi cerita, sebenarnya saya juga apply teknologi tu lah ke dalam blog saya. Okey. Mungkin belum dapat kongsikan dalam masa 4 tahun ni nak capai ke tahap Beautiful Nara punya brand name ni, apakah teknik pemasaran yang bro gunakan, dan apakah teknik yang paling kesan? Susah juga nak jawab tu. Pada mulanya macam
Beautiful Nara ni saya tak banyak buat marketing apa sangat. Saya lebih main pada search engine seperti saya cakap kan. Kemudian lama kelamaan tu pembaca saya sendiri macam panggil saya Abang Nara kan. Macam oh okey kat ni, not bad lah Abang Nara ni kan. So jadi saya sejak saya menulis entry selepas tu, saya sentiasa gunakan nama Abang Nara, Abang Nara, Abang Nara. Macam saya nak lekatkan ke dalam minda diorang ni, Beautiful Nara ni saya punya, Abang Nara punya kan. So sekarang ni memang melekat, dan kalau saya pergi kadang-kadang tu saya pergi jalan-jalan mana-mana pun ada orang tunggu, Abang Nara. Nama sebenar ada orang tak tahu pun. Tapi kiranya branding tu melekat lah. Okey. Brandingnya. Okey. Sebagai usahawan separuh masa ni, macam mana bro menguruskan masa dan apakah jadual harian bro? Sebenarnya tak terurus juga masa separuh masa ni kan. Baru dapat anak. Baru dapat anak lagi kan. Aduh, pening tak sebenarnya. Tapi selalunya saya akan update waktu malam lah sebenarnya. Waktu malam saya schedule untuk esok paginya kan. Jadi siang tu saya dah kerja sampai pukul 6, pukul 7. Malam tu baru saya start cari untuk cerita esoknya. Kadang-kadang wife marah agak. Siang dah kerja, malam menghadap komputer lagi kan. Stres agak, tapi nak buat macam mana dia pun faham. Alhamdulillah ada faham sekat ni. Pembahagian masa tu bagi saya sangat penting lah sebenarnya. Okay. Macam mana penyusunan nilai hidup dalam hidup bro ni? Macam tadi bro cakap ada wife kan apa semua kan. Jadi yang mana bro bagi priority dan yang mana bro jadikan benda tu second? Sekarang ni bila dah ada anak tu, anak priority first lah sebenarnya. Sebelum ni saya sama lah dengan wife, boleh 50-50 lah blogging dengan wife kan. Tapi bila dah ada anak ni, kadang-kadang tengah tu menulis blog tu, anak pula nangis kan. Saya pergi jaga anak tu lah. Saya benda lain, blog yang penting yang boleh jana pendapatan apa semua, tapi last memang family first lah. Family first. Tak ada benda lain yang boleh lawan daripada family ni. Apakah hobi bro waktu masa lapang ataupun waktu tak bekerja dan tak berblogging ni? Kadang saya suka teman wife lah pergi jalan-jalan kan. Beli barang anak lah apa benda semua. Dan macam saya kata sebelum ni, saya selain daripada update blog tu, saya suka baca apa dunia blogging ni. Dia macam ada website dailyblogtips.com kan. Saya suka baca tips-tips daripada dunia internet ni lah, untuk kembangkan lagi website saya tu. Okay. Mungkin bro boleh bagi tahu kenapa blog bro ni bro jadikan dia punya slogan dia bergosip secara berhemah kan. Itulah pada mulanya macam fikir apa benda tagline ni, semua orang ada tagline kan. Okeylah. Buatlah, marilah bergosip secara berhemah. Sebab sebenarnya kadang bila gosip ni kita macam kaitkan dengan benda yang buruk kan sebenarnya kan. Macam tak bagus lah cerita pasal orang ni kan. Tapi sebenarnya kalau baca daripada awal, kalau dulu saya rajin lah. Macam saya suka macam sindir-sindir sikit, bagi teguran kepada artis yang pakai agak melampau sikit semua kan. Dia macam saya nak ajak macam ke arah kebaikan kat lah sebenarnya artis-artis ni. Tapi sekarang ni saya dah malas sikit lah. Sebab ada anak kan, bukan malas lah, dia macam tak cukup masa lah. Sebab nak susun ayat tu agak sukar sikit. Jadi sekarang benda tu lebih kepada perkongsian maklumat lah. Maklumat. Okay. Dan last sekali lah, apakah nasihat bro kepada orang yang baru nak jadi usahawan ataupun nak jadi usahawan part time? Apakah nasihat bro macam mana nak bagi orang satu semangat untuk dia mulakan perniagaan? First thing first, passion lah kan. Apa yang anda minat, anda kena tumpukan pada tu lah. Dan kalau dah minat tu, dah start nak buat satu benda tu, kena fokus 100% lah. At least 6 bulan lah. At least 6 bulan tu, jatuh bangun masa tu, tabahkan je lah diri kan. Tak ada orang lawat website ke, tak ada orang beli barang kan. Kena tabahkan hati lah. Sebab selalunya bagi saya, setahun tu baru boleh buat sikit branding, baru ada orang datang website kita, baru ada orang datang beli barangan kita semua kan, masa tu lah. Kena sabar, kena tabah dan jangan cepat putus asa lah sebenarnya. Okey, nasihat daripada bro Nara kita, tabah dan jangan putus asa. Dan tahun yang pertama, tahun yang kedua mungkin anda akan menghadapi masalah untuk update blog dan cari trafik untuk masuk ke dalam website. Dan lama kelamaan anda akan mendapat peminat yang ramai seperti bro Nara kita yang sudah mempunyai 120,000 fan di Facebook. Dan website beliau boleh dilayari di www.beautifulnara.com. Terima kasih. Assalamualaikum.